Ya Habibi ya Muhammad, marhaban fi marhaban. Kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada malam 17 daripada bulan Ramadan. Maka itu sebab kita mengatakan ini adalah malam nuzul Al-Quran. Berkenaan dengan malam ini juga dan hari 17 Ramadan, ada lagi satu peristiwa yang besar yang berlaku dalam Islam. Jadi kita mengenangkan nuzul Al-Quran Al-Karim dan kita mengenangkan peperangan Badar itu sendiri. Peperangan Badar, peperangan yang pertama yang wujud dalam Islam, ia juga terjadi pada hari 17 daripada bulan Ramadan. Maka ini adalah hari yang mulia dengan sebab dua peristiwa yang besar di dalam agama Islam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seperti banyak daripada kita mengetahui, beliau sebelum mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, beliau sering akan pergi ke gua untuk duduk di sana dan memikirkan bagi kaumnya yang sembah kepada berhala. Beliau risau atas kaumnya yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada ketika itu beliau atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah kepadanya dan juga kepada kaumnya. Maka pada malam yang seperti ini, 17 daripada bulan Ramadan, datang Jibril alaihi salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan beliau mewahyukan 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq. Jadi ini adalah ayat yang pertama sekali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kita nak mengambil kesempatan ini untuk kita nak mengenangkan satu peristiwa yang besar. Ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berlaku pada 17 daripada bulan Ramadan. Kita lihat apabila Jibril alaihi salam datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan beliau membacakan ayat daripada surah Al-Alaq, 5 ayat daripada surah Al-Alaq. Dan kalau kita lihat dalam Sahih Imam Bukhari, apa yang dilakukan oleh Jibril alaihi salam adalah dia mendakap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, sehinggalah aku penat, hatta akhadha al-jahl. Maka Jibril alaihi salam mengatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bacalah ya Muhammad. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia adalah nabi yang ummi. Dia tidak tahu membaca dan dia tidak tahu menulis. Nabi ummi. Maka dia mengatakan kepada Jibril alaihi salam, ma ana biqari. Sesungguhnya aku tidak mengetahui bagaimana aku nak membaca. Jibril alaihissalam mengulangi, mengatakan kepada dia, baca ya Muhammad, iqra. Maka dia mengatakan, aku tidak tahu membaca. Sehingga kepada kali yang ketiga, maka Jibril alaihissalam membacakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ayat yang pertama daripada surah Al-Alaq, yaitu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ya Muhammad dengan Tuhan kamu, dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan. Kita lihat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah berkenaan dengan apa? Dia adalah berkenaan dengan kepentingan ilmu itu sendiri. Maka perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Dan membaca ini dia adalah wasilah. Membaca ini dia adalah sebab untuk kita mendapat ilmu. Jadi kita lihat betapa besarnya agama kita, agama Islam ini mementingkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan kita tidak hanya membicarakan tentang ilmu pengetahuan di dalam Islam seperti ilmu Al-Quran Al-Karim ataupun ilmu hadis ataupun ilmu fikih, tetapi Islam mementingkan segala ilmu. Tetapi ada syarat apabila kita mempelajari ilmu agama.
mengatakan Islam mementingkan ilmu pengetahuan. Ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah berkenaan dengan perintah untuk membaca dan belajar. Tetapi membaca dan belajar bagaimana? Di sini subhanallah kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bismi rabbikal ladzi khalaq. Apabila kita membaca dan apabila kita belajar, mesti ada bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita belajar kerana Allah, kita membaca kerana Allah. Kita mempelajari ilmu, sama ada ilmu agama ataupun hari ini orang mengatakan ilmu duniawi ataupun ilmu ukhrawi. Kita mengatakan sama ada kita mempelajari ilmu agama ataupun kita mempelajari ilmu keduniaan. Apa-apa ilmu sekalipun, yang penting sekali di dalam ilmu tersebut mesti ada bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebab berapa ramai orang mempelajari ilmu tetapi mereka mempelajarinya bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan dapat manfaat daripada ilmu yang mereka belajar. Jadi ilmu itu sendiri tidak akan memberikan kebahagiaan kepada orang yang mempelajarinya. Ilmu itu sendiri tidak dapat memberikan kejayaan kalau dia tidak diiringkan dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ini kita mempelajarinya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita mempelajari ilmu Al-Quranul Karim kerana Allah. Kita mempelajari ilmu sains kerana Allah. Segala-galanya kita mempelajarinya bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Kita lihat segala-gala yang kita lihat ini di dalam alam ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan segala-galanya. Dia menciptakan segala-galanya dengan asbab. Dia yang menciptakan ilmu bagi makhluknya. Jadi apabila kita mempelajari ilmu ini, maka mesti ada kaitan dengan Al-Khaliq. Apabila kita mempelajari tentang makhluk, kita mesti kenal penciptanya. Sebab di sebalik tiap-tiap yang dicipta, di sebalik tiap-tiap makhluk ada penciptanya. Dan musibah yang paling besar adalah apabila kita mempelajari ilmu, kita mempelajari makhluk, tetapi kita tidak mengenal Al-Khaliq, maka kita tidak akan mendapat apa-apa manfaat daripada ilmu yang kita belajar. Jadi kita lihat satu ayat daripada Al-Quranul Karim. Ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi kita SAW memberikan kepada kita solusi bagaimana kita umat Islam nak berjaya di dunia dan akhirat. Kita lihat ulama-ulama kita dahulu mereka faham hakikat ini. Para sahabat Nabi kita SAW, para tabi'in, para tabi'in, para salafus salih, mereka memahami agama ini. Mereka mementingkan ilmu agama, mereka mementingkan ilmu keduniaan. Tetapi di sebalik kepentingan mereka bukan sebab keduniaan, tetapi mereka mempelajari segala-galanya. Apa yang kita lihat daripada usaha mereka, mereka melakukan segala-galanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada mereka pintu kejayaan dunia dan akhirat. Jadi ada dua perkara di dalam ayat ini. Pertama sekali adalah iqra, membaca, mendapat ilmu, dan kedua adalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi subhanallah, kita lihat betapa pentingnya agama Islam ini mementingkan ilmu pengetahuan yang diiringkan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan dia telah menciptakan manusia ini daripada segumpal darah. Di sini ulama kita mereka mengatakan dia membukakan minda orang Islam ini apabila dia membaca Al-Quranul Karim, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita manusia yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada segumpal darah, hendaklah kita memahami bagaimana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat kenal Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau kita nak mengatakan bagaimana saya nak kenal kepada Allah,
Kita hanya boleh kenal kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia itu dia merenungkan bagaimana dia diciptakan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala suruh kita merenungkan bagaimana kita diciptakan? Sebab kalau kita merenungkan bagaimana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perut ibu kita, maka kita akan sampai kepada natijah bahawasanya la ilaha illallah. Kita akan membawa kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yang menciptakan segala-galanya adalah Allah, yang berkuasa adalah Allah, dan makhluk tidak ada kuasa. Sebab apabila kita merenungkan ciptaan kita, kita akan mendapati kita diciptakan daripada apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Sajdah, mimma'in mahin. Manusia ini disifatkan oleh Allah, dia diciptakan daripada air yang hina. Satu air yang hina diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini diciptakan daripada air yang hina, maka kita boleh datang sifat kesombongan sampai kita lupa Tuhan. Jadi Allah mengingatkan kepada kita, apabila kita merenungkan makhluk, kita merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka natijahnya adalah kita akan mendapat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat ulama-ulama kita, mereka membuka minda mereka dan mereka mempelajari segala bidang. Sama ada dalam bidang engineering, sama ada dalam bidang ubat-ubatan, sama ada dalam bidang pokok-pokok, sama ada dalam bidang binatang-binatang. Mereka mempelajari tentang bintang-bintang, mereka mempelajari tentang matahari, mereka mempelajari tentang bulan, dan mereka mempelajari tentang banyak aspek kehidupan. Apa sebabnya? Sebabnya adalah mereka nak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala-galanya. Jadi mereka belajar kerana Allah. Mereka belajar nak mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka belajar ilmu-ilmu ini hanya setakat untuk mengetahui. Tetapi hari ini malamnya kita lihat anak-anak kita dan pemuda-pemuda Islam, mereka apabila pergi ke sekolah dan mereka mempelajari, mereka kurang sekali kita dapat mendapati mereka mempelajari kerana Allah Subhanahu wa taala. Hari ini boleh tak kita mendapati satu orang ini dia mengatakan dia mempelajari ilmu sains sebab dia nak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ada perkara yang kita lihat. Tetapi kita sudah keliru dengan apa itu ilmu ukhrawi, dengan apa itu ilmu duniawi. Ada orang pula dia menyangkakan ilmu ukhrawi saja penting. Ilmu duniawi ini dunia tidak penting. Tetapi ini adalah kesilapan. Bukan kita nak mengatakan dunia ini ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Tetapi kita nak kena faham daripada sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah bagaimana kita merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak dapat merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehinggalah kita mempelajari ilmu tersebut. Maka ia mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah daripada maksud yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi di dalam peristiwa nuzul Al-Quranul Karim, kita lihat ayat-ayat yang awal yang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kesemuanya adalah berkenaan dengan ilmu. Lihat suratul Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia yang mengajar manusia bagaimana nak menggunakan pena. Menggunakan pena juga adalah sebab dan wasilah untuk kita mendapatkan ilmu. Jadi kita lihat dalam ayat-ayat ini Allah membicarakan tentang membaca. Dia membicarakan tentang menulis. Sebab ini semua adalah sebab untuk kita nak mendapatkan ilmu. Dan segala ilmu yang kita mempelajari hendaklah kita menjadikannya bismi rabbikal ladzi khalaq. Segala-galanya apa yang kita belajar hari ini, segala-galanya kita mempelajari
mempelajarinya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saja insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberkati kita pada malam-malam ini insya-Allah. Dan moga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di antara hamba-hamba yang muttaqin insya-Allah, yang mana mendapat faedah daripada puasa mereka. Moga Allah mengabulkan segala doa-doa kita, segala amalan-amalan kita insya-Allah, segala puasa kita, segala qiyam kita, zikir dan Al-Quran. Dan moga Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam husnul khatimah insya-Allah, dan bangkitkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan masukkan kita insya-Allah ke dalam syurga Allah daripada pintu rayyan bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di sini saja insya-Allah kita menutupi majlis dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta Ustaz Hanafi silakan Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi syara'a lakum syahrul ramadan alladzi faradahu malaikatuhu bil-qur'an. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka al-husna والأمانة إلى إقبال رمضان وكنا على انتصار رمضان وبارك لنا عند صيام رمضان وجمع أصل لنا وأخلاقنا وأعمالنا في صوم رمضان. اللهم طمن أعمالنا في بركة شهر رمضان وأصل أخلاقنا في جاه شهر رمضان واجعل صيامنا